itu dianggap tak apa. Hadirin yang saya hormati sekalian, ini ialah saksi ketujuh pihak pendakwa di Mahkamah Shah Alam. Dalam keterangan dia sebagai saksi ketujuh, dia diberitahu dia seorang pegawai polis dan dia menjadi saksi pihak pendakwa. Dalam keterangan dia beritahu bahawa ketika ditangkap dalam lokap polis, dia telah diseksa, dia telah ditengking, dia telah dipukul, dia telah dikasari, dan pernah dia diugut bunuh. Dia memberi keterangan dalam kandang saksi dengan pengakuan dia bercakap benar. Kalau apa yang dia cakapnya itu benar di hadapan hakim dan dalam mahkamah, ini memberikan satu gambaran yang sangat menakutkan bagaimana pasukan polis kita bekerja untuk mendapatkan maklumat dengan cara menyeksa orang. Kalaupun pegawai polis yang memberi keterangan ini bercakap tidak betul, dan ini juga membahayakan sebab kita mempunyai pegawai polis yang bercakap bohong. Hal ini kedua-duanya memberikan gambaran yang tak berapa segak kepada pasukan polis. Saya tinggalkan sekejap kes mahkamah. Kemarin juga kita dikejutkan dengan kenyataan timbalan Perdana Menteri membatalkan satu projek pelupusan sampah di satu tempat di sempadan Negeri Sembilan dan Selangor, dalam projek yang dinamakan Projek Broga. Apabila kerajaan mengambil tindakan membatalkan projek pelupusan sampah ini, tempat projek ini nilainya 1.500 juta. 1.500 juta punya projek nak lupuskan sampah. 5-6 tahun dah projek ini. Wakil-wakil pembangkang kita dalam parlimen berbahas, projek ini terlalu mahal, projek ini membebankan kerajaan, membebankan duit rakyat, belum tentu masalah sampah terjawab. Tapi pemimpin UMNO kata tidak, pembangkang tak faham apa mereka cakap. Kita lebih tahu tentang masalah sampah, kita nak bagi jaminan kepada rakyat, projek ini akan mampu menyelesaikan masalah sampah dan rakyat akan mendapat menikmati suasana lebih baik. Itu 5-6 tahun dulu. Kemarin Datuk Najib kata kerajaan terpaksa batalkan projek sampah ini kerana harganya terlalu mahal. 5 tahun lambat bertindak. Bukan saja membatalkan projek 1.500, membatalkan projek bermakna engkar dengan perjanjian dengan kontraktor, dengan projek yang syarikat yang dapat projek ini. Hasilnya kerajaan terpaksa membayar denda kepada syarikat yang dapat projek ini dengan nilai denda 700 juta ringgit. 700 juta. Apabila kerajaan buat perjanjian dengan kontraktor, dengan syarikat, kerajaan terikat untuk patuh menghormati undang-undang itu. Hari ini setelah diingatkan bertahun-tahun oleh kita, projek ini bukan projek yang baik, projek ini ada cara lain yang lebih menjimatkan, tetapi pemimpin UMNO angkuh merasakan mereka saja yang tahu. Hari ini setelah 5 tahun kita memberi peringatan, timbalan Perdana Menteri berkata kita terpaksa batalkan. Segentak dengan itu 700 juta ringgit duit rakyat terpaksa dibayar kepada syarikat ini kerana kerajaan telah mungkir janji dan engkar dengan syarat kontrak. 700 juta. Masih ingat orang Pengkalan Kubu apabila Dr. Mahathir bergaduh dengan Daulah Badawi sebab Daulah Badawi membatalkan projek jambatan Bangkok Johor dengan Singapura? Kita juga terpaksa membayar denda kepada syarikat yang dapat projek ini, walaupun jambatan tak jadi buat, tapi kita engkar dengan syarat perjanjian. Kerajaan terpaksa membayar 740 juta ringgit.
Mudah saja. Sekelip mata zaman pentadbiran Abdullah Badawi, hangus dan lesapkan dan lenyapkan duit rakyat tanpa rasa bersalah. Dia terus jadi Perdana Menteri, Datuk Najib terus jadi Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kerja Raya yang bertanggungjawab terhadap projek ini terus kekal Sami Velu jadi Menteri. Ong Kating, Menteri yang bertanggungjawab dalam projek Broga Pelupusan Sampah, terus kekal jadi Menteri. Rakyat terpaksa menanggung 1.400 juta ringgit. 1.040 juta ringgit. Sebab itu kita katakan bahawa kita menentang kepimpinan kerajaan UMNO. Kita menentang dasarnya. Dia merugikan, dia boros, dia membazir, dia tidak cermat dalam menjaga kepentingan rakyat dan harta negara. 1.040 juta ini sangat banyak untuk rakyat sebenarnya. Sangat banyak. 1.440 juta. Sangat banyak sebenarnya boleh kita tolong rakyat. Perumahan, kesihatan percuma, pendidikan percuma, kemudahan-kemudahan jalan, masjid, surau dan sebagainya. Terlalu banyak boleh kita berikan bantuan dan pertolongan kalau Barisan Nasional cermat dalam mengatur urusan negara. Dalam kes ini, batal jambatan 740 juta kena bayar. Batalkan projek pelupusan sampah 700 juta kena bayar. Hadirin yang saya hormati sekalian, hari ini juga menjawab soalan dalam Parlimen. Ahli Parlimen PAS Kubang Krian Salahuddin Ayub bertanya soalan kepada Datuk Johari Baharom, Timbalan Menteri Keselamatan Dalam Negeri, berkenaan dengan satu aduan dan satu pendedahan yang dibuat bahawa Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan bertanggungjawab membebaskan tauke pelacuran, tauke judi, tauke kelab malam dengan bayaran 2 juta ringgit. Ada satu pendedahan yang dibuat berkenaan dengan Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan melindungi penjenayah-penjenayah. Kemudiannya penjenayah itu membina rumah mak mertuanya di Tangkak, Johor. Ada satu aduan bagaimana Ketua Polis Negara melindungi penjenayah-penjenayah, tauke-tauke pelacuran, tauke-tauke judi di Johor, yang menyebabkan kadar jenayah di Johor sekarang meningkat dan orang Johor terpaksa buat demonstrasi depan rumah Menteri Besar Johor. Kerajaan kemudiannya hantar 200 kereta peronda baru dan 400 pegawai polis untuk bertugas di Johor bagi mengatasi masalah jenayah. Puncanya kerana polis sendiri melindungi jenayah. Salahuddin Ayub membangkitkan dalam Parlimen, bukan di kedai kopi. Hari ini terhadap soalan itu, Timbalan Menteri berkata dia mengarahkan supaya Ketua Polis Negara disiasat. Katanya dia dulu pun, Johari Baharom ini dulu juga dituduh membebaskan 3 penjenayah dan menerima bayaran 5 juta ringgit. Hari ini dia yang dituduh menerima 5 juta ringgit membebaskan penjenayah, dia juga yang mengarahkan supaya Ketua Polis Negara disiasat oleh Badan Pencegah Rasuah kerana dikatakan menerima 2 juta ringgit untuk membebaskan penjenayah. Apa nak jadi negara kita? Kalau dah duduk di peringkat Ketua Polis Negara, dia mestilah dilihat bersih, lebih bersih daripada bersih. Dia bukan sekadar mesti bersih, bahkan mesti dilihat bersih. Ada dakwaan secara terang, nama penjenayah, alamat penjenayah itu, nama pegawai polis yang menjadi utusan antara penjenayah itu dengan Ketua Polis Negara, didedahkan secara terbuka dalam bentuk laporan kepada Perdana Menteri. Sebab itu, Timbalan Menteri Keselamatan Dalam Negeri Johari Baharom mengarahkan supaya siasatan dibuat. Soalnya, siapa nak siasat Ketua Polis Negara?